Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. InsyaAllah hari ini kita nak sambung perbincangan kita berkenaan dengan teknik reversal candles part 2 ataupun sambungan video part 1 yang lepas. So jangan ke mana-mana, insyaAllah jumpa lagi selepas ini. Okey. Apa khabar tuan-tuan? Terima kasih kerana masih lagi setia sama-sama dengan saya dalam channel Smart Mind Academy ini. Saya sebenarnya dah 2 minggu kita tangguhkan kita punya sambungan video berkenaan dengan reversal candles ini. Dalam seminggu dua ni saya sangat busy, sangat-sangat busy. Kerana di universiti sekarang ni kebanyakan pensyarah sedang membuat persediaan akhir untuk menyambut kedatangan student ataupun pelajar-pelajar yang baru untuk masuk ke universiti. Jadi saya terlibat secara langsung dengan aktiviti merancang untuk kemasukan student yang baru lah. Jadi itu sebabnya saya tak berapa sempat untuk saya buat rakaman berkenaan dengan sambungan kita, perbincangan kita berkenaan dengan teknik reversal candles. Walaupun slide sebenarnya dah lama siap, okey. So sekarang ni insya-Allah kita sambunglah perbincangan kita. Cuma saya tak sempat nak touch up saya punya slide. So mungkin sorry lah kalau ada sebarang technical issues sebarang masalah sepanjang kita buat recording ini. So saya harap anda dapat tengok video ni daripada awal sehingga ke akhir. InsyaAllah ada sesuatu yang anda akan belajar, insyaAllah. Okey. So sekarang ni insyaAllah kita nak bincang berkenaan dengan tajuk reversal candles lah, siri yang kedua ataupun part 2. Okey. Sebelum ini kita dah bincang agak panjang lebar berkenaan dengan prinsip asas ataupun basic perkara yang basic berkenaan dengan reversal candles, yang saya yakin dan percaya ramai di kalangan kita yang dah belajar. Okey, mungkin ada yang belajar dalam YouTube, ada yang belajar di kelas-kelas berbayar. Okey, mungkin ada yang belajar daripada mentor masing-masing ataupun daripada coach masing-masing. Jadi itu mungkin refreshment kepada kita berkenaan dengan asas yang sangat penting, iaitu asas berkenaan dengan reversal candles. Cuma message saya yang awal ini mungkin ramai di kalangan kita yang tahu berkenaan dengan perkara tersebut. Nanti kita tengok result quiz yang kita telah buat pada video yang pertama dulu. Okey, kalau tuan-tuan ingat lagi, video yang pertama dulu kita ada bagi satu quiz 10 soalan MCQ, 10 soalan objektif, yang mana ramai di kalangan kita yang skor 100. Okey, nanti kita tengok result dia nanti insya-Allah. Cuma sebelum itu izinkan saya buat disclaimer dulu. Okey, saya bukan qualified financial advisor. Okey. Sharing session ini hanyalah untuk educational purpose saja. Tidak ada sebarang buy-con yang akan diberikan sepanjang perkongsian kita dalam video ini dan juga video-video yang lain dalam channel Smart Mind Academy ini. So kena bertanggungjawablah dengan pelaburan masing-masing, dengan mempertimbangkan risiko yang tuan-tuan semua akan ambil bila kita trade sesuatu saham itu. Yuran kelas free. Okey, kalau boleh tuan-tuan saya minta supaya jangan skip ads. Kepada sesiapa yang belum subscribe channel ini, pastikan anda subscribe, kerana saya punya aim sebagaimana saya sebut dalam video sebelum ini, kita nak target supaya di hujung tahun ini kita mencapai 10,000 subscribers. Itu harapan kita lah. So tuan-tuan semua support saya insya-Allah untuk kita sebar luaskan benda yang bermanfaat. Sebab kadang-kadang saya sendiri pun rasa macam
kurang semangat untuk buat video, untuk buat rakaman ini, kerana bukan senang tuan-tuan nak buat rakaman ini. Satunya dari segi knowledge, knowledge ini bukan perkara yang kalau kita pergi ke kelas berbayar bukan murah lah. Yang kedua, nak buat slide ni bukan senang tuan-tuan. Nak kena set up everything, nak kena buat slide, okay? Nak kena fikir dari segi metodologi penyampaian dan sebagainya. Jadi dia memakan masa. Jadi support saya tuan-tuan dengan cara subscribe channel ini, dan kalau boleh tinggalkan komen di ruang komen. Dan yang paling mudah sekali tuan-tuan semua, sambil anda tengok video ini, tekan button like. Tekan button like. Sebab saya tengok trend kita kan, kalau 1000 orang tengok, 10% saja yang tekan button like. Maksudnya kalau 1000, 100 orang je lah. Itu trend ni biasalah. Kalau boleh tuan-tuan, bila tengok video, mana-mana video dalam YouTube lah, kita appreciate orang yang buat video tu. Sebab nak buat video ni bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Jadi tekan button like at least. Subscribe dan juga komen lah di ruang komen di bawah. Okay, share. Okay, share kalau boleh, share dalam grup-grup Telegram, grup WhatsApp dan sebagainya, supaya kita dapat maksimumkan kita punya capaian perkongsian kita. Okay, so saya doakan agar tuan-tuan semua sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kefahaman yang mendalam dan juga kemahiran yang tinggi dalam trading, dalam trading saham terutamanya, dan dijadikan kita dalam kalangan mereka yang bersyukur. Okey, sebelum ini tuan-tuan, kita sambung. Sebelum ini saya ada buat satu kuis. Nak buat kuis ni sebenarnya bukan mudah juga tuan-tuan. Nak buat kuis ni, dari segi nak fikir soalan, dari segi nak set up soalan, dari segi nak tengok dari segi technical issue dan sebagainya. So dia akan makan masa. Jadi tahniah dan syabas kepada semua sahabat-sahabat semua yang telah participate lah, yang telah menjawab soalan dalam kuis kita, yang mana kebanyakan kita alhamdulillah dapat skor yang tinggi lah. So mungkin kita boleh tengok result. Okey, sebelum tu, okey, yang ni result dia. Saya rasa tak update nya ni. Sekejap. Mungkin saya share yang latest lah. Sekejap. Latest. Okey, yang ni yang latest. Okey, ada 60 responden, ataupun ada 60 orang yang respon kepada kita punya quiz. Alhamdulillah, tahniah dan syabas. Dari segi markah tak penting tuan-tuan. Bila kita semua jawab soalan itu, kita tahu di mana kelemahan kita, dan daripada situ kita boleh improve. Okey, markah ni tak penting. Markah tak penting. Yang penting, sebab saya di universiti saya mengajar subjek theory of learning. Saya mengajar, walaupun saya dalam bidang perubatan, tapi saya pendidikan perubatan. Saya punya kepakaran saya dalam bidang pendidikan perubatan. Jadi benda-benda teori, benda-benda yang melibatkan teknik berfikir, teknik menghafal dan sebagainya, itu adalah benda yang menjadi satu rutin saya lah tuan-tuan. Jadi bila kita bercakap tentang quiz ataupun assessment, ada satu istilah yang kita kena tahu, dipanggil assessment drive learning. Bila sesuatu test itu kita cuba lalui, sebenarnya test itu dia akan menyebabkan kita improve. Okey, dengan wujudnya peperiksaan saja, secara teori dan praktikalnya kita akan improve diri kita lah. Berbanding dengan kita pergi ke kursus yang mungkin tak ada assessment pun di hujungnya. Kita akan buat sambil level sajalah. Okey, itu benda basic yang asas lah. Jadi bila kita kata kita buat kuis ini, so tahniah dan syabas lah kepada mereka yang join ataupun yang menjawab soalan-soalan yang kita berikan ini. Okey, so 60 orang respon. Kalau kita tengok dekat sini, ramai yang skor tinggi, 80 ke atas, alhamdulillah. Cuma yang dapat skor yang rendah ini, don't worry. Okey, mungkin ada seorang yang dapat 40, ada 4 orang yang 50, 6 orang
Sorry, 5 orang dapat 60. Okey, 8 orang dapat 70. Yang 80 ke atas ni ramai lah tuan-tuan Alhamdulillah. Okey, 9 orang dapat 100%. Okey, sekali lagi saya nak tekankan yang dapat rendah ni, don't worry, tak ada masalah. So daripada situ kita boleh improve kita punya pemahaman kita, insya-Allah. Yang penting kita willing untuk belajar. Jadi kalau kita tengok data daripada Google Form ini, okey, yang frequently missed question adalah yang ni berkenaan dengan piercing line ini. Okey, yang dapat jawab dengan betul 25 sahaja. Okey, daripada 60 responden. Okey, yang ni nama kita skip. Okey. Kebanyakannya adalah yang telah subscribe lah Smart My Academy. Seorang belum subscribe, dan saya insya-Allah yang ni walaupun tak subscribe, insya-Allah lepas dia jawab soalan ni dia subscribe. Ada juga yang tak pasti dia subscribe atau tidak. Okey. Alright, apakah nama reversal candle ini? Okey, yang ni kebanyakan kita dapat jawab dengan tepat. Bullish Harami. Ingat lagi dalam kelas pertama kita tuan-tuan, Harami, apa maksud Harami? Harami ni maksudnya ibu mengandung. Perempuan yang mengandung, di mana perempuan itu, okey, wanita itu merupakan candle warna merah. Okay, dan baby dalam kandungan dia tu adalah candle warna hijau yang berada di tengah-tengah candle warna merah. Kan bullish Harami kan dia dua candle. Candle yang pertama merah dan candle yang kedua hijau. Okey, itu maksud bullish Harami lah. Okey. Alhamdulillah. Apakah nama reversal candle ini? Abandon Baby. Ramai yang keliru antara Abandon Baby dengan Morningstar. Sebenarnya lebih kurang sama je tuan-tuan. Cuma Abandon Baby ni dia signifikan sebab dia berbeza kerana ada gap. Ada gap up dengan gap down. Pada hari pertama candle merah. Okey. Hari yang kedua dia ada doji ataupun small body saja dekat bawah, yang mana dia punya wick dia tu tak bersambung ataupun tak overlap dengan candle hari pertama. Dan hari yang ketiga pula dia gap up. Yang ni gap down. Hari yang ketiga gap up, yang menyebabkan dia signifikan kerana dia berlaku reversal dengan pantas. Dia turun and then berlaku pantas, dia naik. Itu menyebabkan sentimen, kita nampak sentimen bahawa buyer tu mari dengan momentum. Itu benda yang kita kena tahulah. Jadi ada sedikit perbezaan antara Abandon Baby dengan Morningstar, walaupun sebenarnya hakikat sebenarnya sama je. Sebab kedua-duanya adalah reversal pattern lah. Cuma yang ni lebih mungkin secara teorinya lebih power lah berbanding dengan Morningstar. Okey, seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan engulfing? Okey, meliputi sesuatu. Meliputi sesuatu. Contohnya rumah terbakar, kita kata api telah engulf rumah tersebut. Maksudnya api tu dah menyelubungi ataupun meliputi rumah tersebut. Tu bullish engulfing lah. So bullish engulfing ni itu hari yang kedua. Candle hari yang kedua candle hijau, candle hari pertama merah, and then candle hari yang kedua tu dia naik dan dia cover ataupun dia engulf. Dia macam memakan lah. Kalau dalam biologi, kalau dalam ilmu biologi ada banyak sel yang mana contohnya sel macrophage. Mungkin siapa yang ingat lagi belajar waktu biologi kan. So dia memakan bakteria dan sebagainya lah ni. Jadi itu maksud engulfing. Maksudnya dia besar dan dia meliputi sesuatu. Jadi dalam konteks candlestick ini, hari yang kedua itu adalah candle hijau, yang mana candle hijau itu dapat meliputi candle yang merah hari sebelumnya.
Itu maksud dia. Okey, berikut adalah ciri-ciri piercing line. Yang ni ramai yang mungkin tak dapat jawab dengan betul. Okey, piercing line ni syarat yang paling penting dia, antara syarat yang paling penting adalah dia berlaku gap down tau. Dia hari yang pertama dia merah. Okey, hari candle yang pertama dia merah. Dia turun downtrend, sama ada major ataupun minor downtrend, and then kita fokus kepada candle hari yang pertama, iaitu candle merah, dan candle yang kedua, hari yang kedua tu dia berlaku gap down. Dia buka dengan gap down, and then dia naik ke atas, dia tutup yang mana harga close dia melepasi half of the previous red candles tu. Previous red candle tu separuh dia, and then waktu tutup candle hijau itu melebihi half of the red candle, previous red candle. Itu syarat penting lah, iaitu berlaku gap down dulu. Okey, dia buka tu gap down, lepas tu buyer tolak, harga naik ke atas, dan ditutup di atas half of the previous red candle. Itu benda penting lah. Cuma mungkin ada soalan ini, mungkin ada yang keliru. Yang ni mungkin ada khilaf di sini. Ada khilaf di sini. Candle hari yang kedua diiringi dengan volume yang signifikan. Okey, yang ni obviously memang inilah jawapan dia. Cuma mungkin ada juga yang keliru dengan ini. Sebab ada, kalau kita belajar, kalau kita baca buku-buku dan sebagainya, mungkin dia tak tekankan sangat berkenaan dengan volume. Mungkin ada betulnya, sebab kalau kita tengok dari segi history, kita punya especially dekat bursa, nanti kita tengok especially bila uptrend dan dia berlaku minor downtrend, okey, ataupun retracement ataupun pullback. Bila reversal candle itu dia nak reverse balik untuk dia menyambung uptrend dia, kadang-kadang dia tak ada volume. Itu mungkin ramai yang keliru lah. Ramai yang keliru dekat sini. Okey, candle hari yang kedua tu seharusnya seharusnya diikuti dengan volume yang signifikan lah. Sebab kita tak nak kita masuk dalam keadaan tak ada momentum. Okey, nanti kita akan bincang berkenaan dengan perkara ni. Okey, cuma yang ni tuan-tuan kena tahulah, dia sepatutnya berlaku gap down. Okey, kan kita illustrate apa maksud piercing. Piercing ni maksudnya macam cucuk lah, macam cucuk. Okey, kita ada kulit, and then kita cucuk dengan jarum. Itu maksud piercing. Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil bertindik. Tindik kan, tindik telinga dan sebagainya. Jadi hari tu saya tunjuk gambar jarum masuk ke lidah. Itu pun dipanggil piercing juga. Okey, apakah X? Yang ni pun ada orang keliru lagi. Ini soalan asas tuan-tuan. Nak kena tahu ni. Beza harga buka, harga tutup. Okey, bila kita tengok candle hijau, dekat mana harga tutup dia. Bila kita tengok candle merah, dekat mana harga tutup dia. So kita kena tahu lah, harga buka dia kat mana, harga tutup dia dekat mana. Bila doji, di mana harga buka dia, di mana harga tutupnya. Kita kena tahu. This is a very basic. Okey, kan kita punya kunci dalam kita punya video ni kan, reversal candle ni back to basic kan. So benda-benda basic ini sangat penting tuan-tuan. Kita kena tahulah sebelum kita bincang lebih lanjut berkenaan dengan teknik-teknik. Now, okey. Yang ni tuan-tuan kena make sure, kena tahulah, yang ni very basic. Apa maksud harami? Okey. Ada juga yang keliru bayi. Harami tu maksudnya mengandung. Okey, berikut adalah tick chart bagi satu hari counter reach. Kenapa sih pembentukan? Okey, yang ni alhamdulillah awesome. Ramai yang dapat jawab dengan tepat. Okey, cuma 3 orang saja yang mungkin terkeliru. Pembentukan candle doji memberi signal indecision. Ni kena tahu lah. Bila berlaku sesuatu trend atau sama ada uptrend ataupun downtrend, and then kita dapat tengok counter doji, maka ia memberi signal bahawa
buyer dengan seller dia indecision. Dia tak tahu dia nak tolak ke, dia nak tolak ke atas ke, dia nak turun ke bawah. Dia nak tolak ke bawah kan. Jadi doji ni dia memberi indecision. Cuma jangan kita silap faham pula bila uptrend, bila downtrend and then berlaku doji, tu kita masuk. Jangan. Jangan. Sebab dia tak tahu lagi sama ada downtrend itu, downtrend. Downtrend itu bila berlaku doji, sebab kan doji kan indecision, tak tahu nak ke mana. Jangan masuk dekat situ. Kalau kita masuk, kemungkinan harga dia nak terus meneruskan downtrend. Okey. Ada kemungkinan dia nak uptrend, dia nak berubah menjadi uptrend. Tetapi tak ada siapa yang boleh pastikan benda tu akan terjadi ataupun tidak. Jadi untuk selamatnya jangan masuklah counter doji. Sebab dia adalah indecision. Dia tak pasti nak pergi ke mana. Dalam konteks saham di Bursa Malaysia, satu weekly candle bersamaan dengan berapa candle daily, daily punya candle. Yang ni alhamdulillah ramai yang dapat jawab dengan tepat, iaitu 5 5. Satu weekly candle bersamaan dengan berapa daily candle. Mungkin ramai yang terkeliru, yang 4 orang ni dia keliru. Okey, kita kata satu weekly candle sama dengan berapa daily candle. 7 hari lah. Satu minggu kan 7 hari. Tak tuan-tuan. Bursa hanya buka 7 hari seminggu saja, daripada Isnin sampai hari Jumaat. 7 hari, 2 hari cuti, 5 hari market buka. Tu nak kena tahu lah, benda basic. Okey. Yang ni mungkin ramai yang terkeliru soalan ini. Dalam konteks saham di Bursa Malaysia, satu daily candle bersamaan dengan berapa candle hourly. Ramai orang terkeliru tuan-tuan yang ni. Ramai orang keliru. Okey. Sebab apa keliru? Sebab jawapannya adalah 7. Jawapannya adalah 7 candle hourly. Maksudnya 7, bukan maksud 7 jam. Yang ni mungkin ramai keliru. Dia soalan ni advance sikit lah. Sesiapa yang biasa dengan candle hourly, dia akan faham lah. Okey, market buka pukul 9. Market buka pukul 9 sampai pukul 10 satu candle. Okey. 9, 10 satu candle, 10, 11 satu candle, 11, 12 satu lagi candle, 12 sampai 12.30 satu candle. 4 sesi pagi 4 candle. Pukul 2 sampai pukul 3 market buka pukul 2.30. Tapi pukul 2 tu, pukul 3 tu dia ada satu candle. Pukul 2 sampai pukul 3. Maksudnya 2.30 sampai pukul 3 lah. Okey. And then pukul 3 sampai pukul 4. Pukul 4 sampai pukul 5. Maksudnya dalam satu daily candle dia ada 7 hourly candle. Itu benda yang kita kena tahulah. Fakta. Tapi kalau kita tak biasa menggunakan hourly candle, tak penting pun tahu benda ni. Tapi at least kita kena tahu konsep dia. Konsep di mana satu daily candle sama dengan berapa hourly candle. Satu hourly candle berapa 1 minute candle ataupun 5 minute candle. Yang tu benda-benda yang kita kena tahu lah. Okey, yang ni tak ada apa dah. Okey. So, tahniah, alhamdulillah, syabas kepada rakan-rakan kita yang respon. Kuis tu saya buka lagi sampai saya rasa ujung bulan ni kot. So siapa yang belum jawab lagi, mungkin boleh try balik lah. Okey. So dekat mana kita? Alright. So kembali ke slide. Okay, basically ada dua soalan ini. Dua soalan ini yang mungkin ramai yang tak dapat jawab dengan tepat. Okay, so alhamdulillah kita boleh improve lah daripada situ. So kita nak bincang berkenaan dengan teknik. Teknik reversal candle ni tuan-tuan ramai yang ajar sebenarnya. Tapi dia bukan satu teknik sahaja. Bahkan di sana banyak teknik. Okey, guru lain mungkin dia ajar lain caranya. Dan secara umumnya saya boleh bahagikan kepada dua untuk reversal teknik ini. Satu, reversal teknik yang berlaku pada minor downtrend. Okey, kita kena set minda kita dulu tuan-tuan. Bila kita kata teknik yang saya nak share ni,
kita hanya bincang berkenaan dengan long punya position, long trade. Kita tak bincang tentang short. Okey, short ni mungkin ramai tak clear, tak faham juga. Mungkin ramai yang tak biasa. Saya sendiri pun tak biasa. Sebab kita di Bursa Malaysia ni kita biasa ambil position, long position lah, yang mana kita beli harga yang rendah dan kita aim untuk jual harga lebih tinggi. Tapi di sana kita kena faham juga ada yang short. Short ni maksudnya dia jual dulu. Okey, dia jual dengan harapan dia boleh beli dengan harga rendah. So perbezaan harga tu adalah untung dia lah. Cuma fokus kita sebab dia melibatkan hukum dan sebagainya. Jadi fokus kita adalah kita nak bincang berkenaan dengan long punya position ni. Long trade ni kita nak masuk, kita nak beli, okey, dan kita nak jual dengan harga yang tinggi. Okey. So teknik sebagaimana yang saya sebut tadi, ada banyak teknik. Okey, cuma basically kita boleh divide kepada dua. Satu teknik yang mana kita nak cash harga yang sedang uptrend. Secara umumnya uptrend. Okey, dan kita nak bila berlaku retracement tu kita nak cash waktu dia berlaku pullback. Satu. Yang kedua adalah daripada downtrend and then kita nak cash waktu dia nak tukar kepada uptrend. Okey. Cuma teknik yang kedua tu adalah lebih berisiko. Lebih berisiko. Kerana apa? Kerana kita kemungkinan akan terperangkap dengan pergerakan downtrend, major downtrend itu. Okey. Sebab saya tahu ramai di kalangan kita ni yang nak tahu cara bagaimana kita nak cash harga di tapak kaki. Di tapak kaki. Bila harga turun, kan, kita nak cash bila dia sentuh dia punya dia berada pada harga paling rendah sebelum dia buat reversal, kita nak cash harga yang paling rendah tu. Saya tahu ramai yang fikir macam tu. Okey. Cuma teknik teknik begitu bagi saya agak berisiko. Okey, khususnya mereka yang barulah. Kepada mereka yang baru, nasihat saya agar elakkan perkara tersebut. Okey. So mungkin saya boleh tunjukkan kepada anda sekalian bagaimana bahayanya sekiranya kita masuk ke counter yang membuat downtrend dan kita nak cuba cash reversal. Okey, dengan harapan kita akan dapat ride the trend daripada bawah. Okey. Sebagai contoh, ni Advanta, saya screenshot saja, saya tak tahu. Saya tak pasti ada lagi contoh yang lebih baik daripada sini. Tapi saya cari dengan mudah saja, tanpa saya screen betul-betul. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, ni Advanta ni kan, dia turun. Nampak ada reversal pattern kat sini. Yang ni dah dipanggil piercing line. Cuma lebih kurang separuh candle merah ni. Okey, so kalau kita buat entry dekat sini, nampak dia akan turun. Okey, kita nak kena bersabarlah dekat sini sebelum dia membuat kenaikan balik. Okey, begitu juga dekat sini dia downtrend. Okey, downtrend and then berlaku ni candle reversal kat sini. Okey, kalau kita buat entry dekat sini, keesokan hari dia turun. Okey, turun. Okey, ni sama juga dekat sini. Dia turun. Ni apa ni? Candle apa ni tuan-tuan? Piercing line juga. Ataupun harami. Okey. Okey. Alright. Okey, dekat sini dia turun. Kan ni sepatutnya kita buat entry dekat sini. Okey, tapi malangnya dia turun. So saya tak pasti apa yang berlaku selepas ini. Saya tak pasti bila saya screenshot ni. Okey, seterusnya SCIB pun sama juga. Bila dia turun, okey, turun dan berlaku reversal pattern dekat sini. Okey, dan kita beli dekat sini. Contohnya dekat candle ni, keesokan hari gap down, turun ke bawah dan turun tanpa ditulis ke belakang lagi. Okey, dia turun dan ni gap down ni memang sakit jantung lah. Kalau siapa yang tak biasa. Ni reversal pattern sekali lagi, bullish engulfing, walaupun ada wick dekat atas ni, tapi dia
body dia memakan body hari yang sebelumnya. Okey, tapi kalau kita buat entry dekat sini, keesokan harinya dia turun. Okey, sama sekali lagi. Dia bagi peluang dekat sekali lagi. Kalau buat entry dekat sini, esok turun. Okey. So ini benda yang kita kena tahu lah tuan-tuan. Okey, bila dia turun, ini sekali lagi apa benda ni? Macam bullish engulfing kan. So yang ni mungkin boleh profit lah dekat sini Okey. Cuma dia turun balik, siapa yang tak jual lagi dekat sini. So turun dan terus turun SCIB. Ada lagi dah Ataim. Okey. Ataim ni apa yang saya nak cerita dekat sini Okey, yang ni bullish Harami. Okey. Yang ni. Nampak yang ni bullish engulfing. Sorry, saya tak tunjuk ni Sekejap Sorry, tadi saya tak turn on cursor Okey, yang ni bullish engulfing. Tengok hari ni dia engulf hari yang sebelumnya. Reversal pattern. Kalau kita buat entry dekat sini, tengok esok turun. Ini sakit jantung. Okey. Turun berapa persen ni? So itulah tuan-tuan Sekiranya kita nak cuba cash harga yang membuat reversal daripada major downtrend, maksudnya dari segi jangka panjangnya dia downtrend, lepas tu ada reversal pattern, reversal candlestick punya pattern, reversal candles, and then kita buat entry selepas reversal candle itu adalah satu tindakan yang bagi saya sangat bahaya. Okey, khususnya kepada mereka yang barulah jangan buat entry sebarangan Sebab tu untuk kali ni saya akan cuba share benda yang paling selamat Bukan nak kata paling selamat, tapi relatively lebih selamat lah berbanding kita cuba masuk dengan keadaan major downtrend itu benda yang penting untuk kita faham tuan-tuan Okey, seterusnya ini strateginya. Okey, yang ni mungkin tak ramai orang share secara percuma tapi inilah benda yang kita nak bincang pada kali ni strategi yang secara relatifnya lebih mudah, lebih berisiko rendah. Okey, yang mana insya-Allah kalau kita guna teknik ini, dia punya kebarangkalian untuk kita generate profit tu lebih tinggi. Okey, dan risikonya lebih rendah Okey. So dia punya teknik dia. Okey. Pastikan kita punya chart yang kita nak buat entry itu dia berada dalam major uptrend So macam mana kita nak kenal pasti dia major uptrend ataupun major downtrend? Okey, yang pertama kita boleh buat trend line. Okey. Cuma trend line ni untuk golongan yang mereka yang profesional lah, yang biasa dengan trading kan, biasa tak guna sangat trend line ni. In fact dalam buku Anna Collins ni, Anna Collins ke siapa saya tak ingat dah in fact dia kritik penggunaan trend line ni sebab dia bagi dia tak reliable. Saya tak pasti Anna Collins ke atau siapa saya tak ingat dah sebab banyak buku buku apa saya tak ingat. Ada yang kritik lah penggunaan downtrend, penggunaan trend line tapi tak apa. Yang penting kita kena kita tahu macam mana nak lukis trend line. Okey. Yang kedua, harga berada di atas EMA 200, 100 dengan EMA 50 Yang ni lah cara untuk kita determine major uptrend ataupun major downtrend Sekiranya harga semasa itu berada di bawah ni EMA sebagaimana yang saya senaraikan ini, maka kita boleh katakan bahawa harga berada dalam downtrend Sekiranya harga berada di atas line ini, maka kita katakan bahawa ia adalah major uptrend. Okey, major uptrend. Okey, yang kedua, retracement atau pullback berlaku retracement
dan juga pullback. So syarat yang pertama uptrend, major uptrend, and then dia berlaku pullback. Okey, dia berlaku pullback. Pullback itu bukan, kita kata dia bukan major punya bukan reversal daripada uptrend. Okey, uptrend kita tak nak cash waktu dia buat reversal ni. Okey, tapi kita nak cash waktu dia buat retracement sikit ataupun pullback sikit sebelum dia meneruskan kenaikan. Kita nak cash dekat situ. Itu yang penting tuan-tuan. Okey, retracement ini, okey, syarat dia penurunan tanpa volume. Maksudnya dia turun bersama dengan volume. Dia harga turun, volume sama turun. Dan dia tidak merentasi EMA 200, 100 dan juga EMA 50. Cuma EMA 50 ni ada pengecualian yang mana sekiranya dia rentas EMA 50 still okey. Cuma bila kita nak buat entry itu pastikan harga berada di atas EMA 50. Okey. Dan syarat yang ketiga reversal candle. Okey. Yang ni strategi dia 3 step. Yang pertama sekali major uptrend. Yang kedua berlaku retracement, yang mana retracement itu dia turun tanpa volume dan dia tidak merentasi EMA 200, 100 dengan 50. EMA 50 dia special sikit sekiranya dia rentas. Sebab biasanya EMA 50 ni sekiranya dia still dalam uptrend, dia akan rentas ketika sebelum dia rentas balik EMA 50 untuk meneruskan dia punya uptrend. Okey. Dan yang ketiga adalah reversal candle. Reversal candle sebagaimana yang kita bincangkan dalam part 1 sebelum ini, dalam video pertama. Okey. Okey. Alright, boleh okey, yang ni tak apa. Yang ni kita bincang selepas ini. Okey. Kita nak tengok dari segi ni dulu. Kita nak tengok dari segi contoh dia dulu. Sekejap. Kita nak tengok contoh dia. Sekejap. Okey. Okey, contoh kita buka JF Tech. Okey. Ni bukan buy call, sekali lagi disclaimer. JF Tech So, saya tutup dulu RSI dekat bawah tu. Okey, yang penting sekali kita kena ada price dengan volume dekat bawah ni tuan-tuan. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, kita kena pastikan, okey, syarat yang pertama adalah major uptrend. Major uptrend maksudnya kalau kita zoom out, okey, ni SOP biasa dah tuan-tuan. Bila kita buka mana-mana chart, benda yang pertama sekali kita kena buat adalah kita kena zoom out. Okey, tengok secara keseluruhan dulu. Chart ini ke mana dia punya trend dia. Ke mana dia punya trend dia. Okey, so itu benda SOP yang biasa yang kita kena buat. Okey, so sekarang ni secara umumnya kalau kita nampak kan JF Tech kan uptrend. Okey, uptrend. Okey, cuma sekitar ni dia berlaku macam sideways tapi still uptrend secara overall. Okey. Dan macam mana kita nak confirm dia punya uptrend? Ini saya kata tadi. Kita sebenarnya jarang menggunakan untuk yang mereka yang baru mungkin biasalah guna uptrend punya trend line ini. Cuma trend line ini ramai juga yang kritik penggunaannya kerana dia tak kalau untuk ni lah, untuk yang major uptrend ataupun downtrend, dia tak berapa valid ataupun dia tak berapa reliable. Dia tak berapa reliable. Sebab itu ramai di kalangan professional punya trader dia menggunakan dynamic punya measures. Sebagai contoh EMA lah ataupun moving average, simple moving average ataupun exponential moving average EMA. Jadi saya dah turn on ketiga-tiga EMA ni, EMA 50, yang ni EMA 50 yang rapat sikit dengan harga, EMA 100 yang sikit jauh, dan EMA 200. Jadi kita kata untuk kita kena pasti trend, kita kena pastikan bahawa harga berada di atas garisan EMA. EMA mana? EMA 50, EMA 100, EMA 200. Okey, EMA 200 ni lagi panjang. Okey, yang ni lagi
lagi apa ni, lagi panjang, lagi apa ni, sebenarnya lagi reliable okey, untuk yang long term lah. Okey, 100 ni dia lebih rapat dengan price. Okey, dan juga reliable. Yang 50 ini adalah satu apa ni, EMA yang penting kerana ramai yang menggunakan EMA sebagai dia punya support resistance. Okey, so syarat yang pertama dah lulus. Maksudnya JF Tech ini secara umumnya dia berlaku uptrend. Okey, dia berada dalam uptrend. Cuma dekat sini lah dia dah cross EMA 50, EMA 100 dekat sini. Okey, tapi still uptrend untuk long term. Sebab apa? Sebab dia masih berada di atas EMA 200 still uptrend. Okey, sekiranya kita mengambil kira time frame ataupun kita mengambil kira longer punya period maksudnya jangka masa yang lebih panjang. Okey, now sekarang ni syarat yang pertama dah cukup, iaitu dia uptrend. Kita ambil dekat sini lah contohnya. Syarat yang kedua tadi apa benda tuan-tuan? Syarat yang kedua adalah retracement. Maksudnya okey, dia berlaku retracement. Okey, dia berlaku retracement. Apa maksud retracement ataupun pullback? Maksudnya dia berlaku sedikit penurunan. Yang ni major uptrend, kan kita kata dia major uptrend, and then berlaku pullback. Yang ni pullback. Okey, yang ni pullback juga. Okey, and then dia naik balik, pullback lagi, naik balik, pullback. Okey, yang ni naik balik, pullback sikit. Jadi ini benda yang penting lah. Syarat yang kedua tadi, iaitu berlaku retracement ataupun pullback, yang mana penurunannya adalah tanpa volume. So kalau kita perhati, okey, dekat sini tuan-tuan, dia naik, dia turun, volume tak signifikan dekat sini. Okey, tak banyak volume. Dia naik, volume turun, tapi price turun, volume pun turun. Okey, so bila dia naik balik, tengok volume mencanak tinggi. Okey, volume tinggi, dia turun. Volume relatively lebih rendah. Okey, so dia turun rendah, and then dia naik balik, dia turun tapi volume tak ada. Okey, dia naik, okey, begitulah seterusnya. Dia naik. Tapi dekat sini volume dia, price dia turun, volume pun tinggi. Tetapi still berada di atas EMA 50. Okey, still berada di atas EMA 50. Jadi ini sebenarnya dia ruang untuk kita mengambil peluang sebenarnya sekiranya dia turun. Sebab itu kita kata dalam kemerahan ada kemeriahan. Dalam setiap penurunan, kadang-kadang market merah itu sebenarnya itu peluang untuk kita mencari peluang-peluang entry yang menarik. Inilah peluang macam ni lah tuan-tuan yang kita nak cari. Dia turun itu kadang-kadang tanpa volume, okey, dan dia masih berada di atas garisan EMA 50. Okey. Alright. So, yang kedua retracement tadi. Yang ketiga adalah reversal candle. Okey. So kita nak cari reversal candle. Okey, contohnya kita nak cari dekat mana tuan-tuan Jadi dia major uptrend, and then dia berlaku pullback. Okey. Yang ni tengok tuan-tuan, dia uptrend, and then dia berlaku pullback. Pullback ni volume dia tak banyak. Okey, dia turun ni, volume tak banyak, dan dia cuba rentas EMA 50, tetapi ada buyer yang tolak balik naik ke atas. Okey, buyer balik tolak ke atas ini dipanggil piercing line. Dia tolak, dia tutup harga dekat sini. Tutup harga dekat situ. Sekejap saya besarkan sikit. Okey, ni candle merah turun. Okey, tutup dekat sini. Hari yang kedua berlaku gap down, and then dia tolak ke atas. Buyer tolak ke atas, dia tutup more than half of the previous candle punya body. Okey, yang ni dipanggil piercing line. Okey, hari yang ketiga, di sinilah kita membuat entry ataupun waktu dalam pukul 4:30 macam tu lah, sebelum counter tutup, kita buat entry bila terdapatnya reversal candle. Okey, jangan kita beli awal-awal tuan-tuan. Jangan pukul 11 pagi, pukul 10 pagi. Kita buat entry. Jangan. Okey.
Sebab apa? Kan kita dah bincang dalam video berkaitan dengan jangan beli waktu pagi kan. Kenapa? Kerana kalau candle ini pukul 9.30 pagi dia terbentuk sini, belum tentu. Okey, sebab hari masih panjang, belum tentu dia tutup melebihi separuh daripada candle hari sebelumnya. Okey. Yang ni kena tunggu pukul 4.30 petang. Okey. So 4.30 petang kita harapkan pukul 5 petang tu dia tutup dengan seperti inilah candle dia. Tengok, perhatikan hari yang seterusnya adalah berlaku gap up. Kerana apa? Kerana over the waktu malam itu ramai yang buat homework dan dia perhatikan ada reversal candle lah dekat sini, dan pagi esok ramai yang beratur nak beli. Okey. So disebabkan banyak demand pada waktu pagi keesokan harinya, berlakulah gap up. Okey. Gap up. Cuma tuan-tuan, ni yang saya kata khilaf tadi. Yang saya kata khilaf bila kita cakap tentang piercing line kan. Volume dekat bawah tu penting atau tak? Waktu piercing line, waktu hari yang kedua candle hijau itu, volume dekat bawah penting atau tidak? Sebab itu ramai di kalangan dalam buku-buku, dalam website mana-mana yang cerita tentang reversal punya candlestick kan, dia tak sebut tentang volume dekat bawah ni. Okey? Sebab itu bagi saya penting, volume tu penting. Tetapi volume tu penting bila berlaku major downtrend. Yang ni teknik lain, teknik dalam kelompok teknik yang kedua, iaitu kita nak cash waktu dibuat reversal, waktu downtrend, and then kita nak cash waktu dia berlaku reversal. Yang tu lebih menekankan tentang volume dekat bawah. Tetapi kalau kita tengok dekat Bursa Malaysia, banyak pattern macam ni berlaku reversal punya candlestick tetapi volume tak banyak. Okey, tetapi hari seterusnya dia berlaku gap up. Gap up, lepas tu ada volume dekat sini. Mungkin volume ni tak signifikan sangat. Okey, tapi banyak contoh volume tu datang hari yang seterusnya, bukan hari yang pertama ni. Yang ni mungkin tak ada dalam buku teks tuan-tuan. Yang ni based on experience sajalah. Mungkin tuan-tuan boleh tengok boleh tengok mana-mana counter, boleh cuba perhati So mungkin tuan-tuan akan realize benda ni. Dia berlaku reversal pattern itu, reversal candlestick itu, pada hari reversal candlestick itu volume tak banyak lagi. Okey, dan volume tu datang hari kedua, hari ketiga. Okey, sebab ramai dah perasan tentang reversal punya pattern itu dan ramai yang buat entry pada hari yang kedua dan juga ketiga dan seterusnya. Yang ni pengalaman tuan-tuan dia tak ada dalam buku teks ni So kita kena berhati sendirilah. Lama-lama insya-Allah kita boleh mahir. Okey, so kita buat entry dekat sini. Okey. Dan kita set cut loss dekat mana? Dekat candle di bawah ni. Okey. Ataupun kalau nak lebih selamat, kita boleh set dia punya cut loss dekat MA50 Tapi bagi saya MA50 takut kita set tu terlalu dekat dengan kita punya ni. So kalau kita perhatikan kita punya risk kita kalau kita buat entry dekat situ, and then kita keluar waktu dia menyentuh MA50 ataupun dia cross 1 ataupun 2 bit di bawah MA50, maka 3%, 4% saja kerugian. Bagi saya agak tak rasional. Okey. So mungkin kita boleh turun sehinggalah harga tutup candle hari yang kedua untuk reversal punya candlestick. Tapi agak tinggi jugalah 9%. Okey. So kita buat entry dekat sini lah, ataupun hari yang kedua ni berlaku dia confirm je reversal candlestick, kita buat entry dekat sini. Okey, hari berikutnya kita boleh kita boleh buat teknik buy today sell tomorrow. Okey, dah 10% sekiranya kita set 10%. Okey, dah sampai 10% kita boleh buat exit. Okey. Okey. So belajar sesuatu tuan-tuan. Saya sebenarnya dah hampir sejam saya punya rekod ni. Sebenarnya saya ada aktiviti lain hari ni. Saya nak kena siapkan saya punya kursus.
okey, kita nak buat contoh lain ke? Sekejap. 10 minit lagi maksimum tuan-tuan Okey, alright. Okey, satu benda lagi, bila kita buat entry, dekat mana kita punya target profit kita Target profit kita tuan-tuan, kita boleh set pada previous resistance kan dia berada dalam all time high ni. Okey, kan apa ni JF tag inilah all time high dia waktu ni. Okey, so bila kita buat entry dekat bawah tu, jangan kita aim terlalu tinggi sangat tuan-tuan sebab kita ini teknik swing. So bila kita dekat mana tadi? Okey. So bila kita masuk dekat sini kita masuk entry. Dekat mana kita punya set target profit kita? Dekat sinilah paling tinggi paling tinggi dekat sini ataupun dekat sinilah all time high dia sebelum ni. Okey. So sebenarnya kalau kita set dekat sini, kita punya cut loss dekat sini dah capai sebenarnya. Okey, berapa persen? Kita buat entry dekat sini. Okey, dekat sini kita jual. Okey. Dekat sini kita jual dah 30%. 30% dalam masa berapa hari? Sekejap. Kita buat entry dekat situ. Okey, and then kita exit dekat situ. Dalam masa 41 hari dalam masa sebulan lebih. Dalam masa sebulan lebih kita dah dapat 30%. Okey lah tuan-tuan Sebulan lebih 30%. Alright. Jadi apa ni? Okey. Saya kira sebenarnya ada banyak lagi slide ni dari segi tips and trick tapi video kita ni dah terlalu panjang bagi saya. Sekejap. Okey. So sekarang ni saya rasa apa ni, kita kena sambung perbincangan kita dalam apa ni dalam sekejap. Okey, saya rasa kita kena sambung perbincangan kita dalam part yang ketiga, okey, berkenaan dengan teknik reversal candlestick ini. Okey. Nanti video ketiga kita akan bincang berkenaan dengan tips and trick. Okey. Juga penting sebab ramai yang mungkin tersilap faham, nanti kita akan bincang berkenaan dengan tips and trick supaya kita tak terperangkap dengan reversal nanti insya-Allah kita akan bincang. Cuma untuk kali ini tuan-tuan semua, saya minta tuan-tuan participate dengan aktiviti homework ini. Cari chart yang memenuhi kriteria teknik reversal candle. Okey, teknik reversal candle. Cari mana-mana chart dalam mana-mana counter dan yang memenuhi kriteria, 3 kriteria tadi, iaitu major uptrend and then berlaku reversal ataupun berlaku pullback ataupun retracement, and then adanya reversal candle. So sekiranya cukup 3 syarat itu, tuan-tuan boleh print screen dan share dekat Padlet ini tinyurl.com/reefcandle reefcand. Okey. So dia punya interface dia, sekejap. Dia punya interface dia macam ni, dekat apa ni, dekat kita punya Padlet so tuan-tuan semua boleh post dekat sini dengan cara klik saja button plus dekat sini. Okey, klik button plus dekat sini and then tambah print screen tersebut Alright. So cukup 50 kita akan saya akan publish video yang baru. Cukup 50. Sekali lagi saya akan buat rakaman untuk kita review balik. Okey, kalau 10 orang 20 orang tak menarik tuan-tuan So make sure ramai yang contribute sama dalam homework ini supaya kita sama-sama belajar. Okey, saya kira itu saja untuk kali ini tuan-tuan. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, sebarang ralat, sebarang kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Saya minta maaf. Saya doakan anda sentiasa berada dalam rahmat-Nya
dan sentiasa dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.